Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jadi hari ni saya rasa saya akan cuba jadi spontan yang boleh dan maybe ayat saya akan macam pelik sebab saya hanya gunakan points untuk bercakap. Jadi hari ni saya nak kongsikan yang saya rasa watak-watak menarik yang boleh berlakonkan watak yang ada dalam buku Kapal Terakhir di Dunia. Jadi watak yang pertama untuk Tuan Yang Suci, saya rasa Bluan Palare sesuai untuk jadi watak Tuan Yang Suci sebab dia banyak lakukan watak jahat. Dan trailer yang saya baru tengok tadi, filem Gundala ni ialah filem Indonesia tapi dia membawa watak sisi gelap, watak sisi jahat. Dan saya rasa watak sebagai Tuan Suci ni penting sebab ada adegan yang masa mereka ada mesyuarat vertikal, peranan dia sebagai Tuan Suci ni, dia ada scene yang dia perlu berpura-pura, at the end dia akan jadi sangat jahat. So saya rasa dengan watak dan cara lakonan Bluan Palare ni, dia boleh jadi Tuan Yang Suci. So what do you guys think? Seterusnya watak Vuk, saya memilih Zul Arifin. Saya rasa Zul Arifin sesuai sebab kalau anda tengok lakonan dia dalam cerita Tumbirwa, dia ketangkasan dia pegang gayut dari pokok ke pokok. Itu sangat penting sebab dalam buku ni ada describe masa Vuk nak pergi perjumpaan rahsia Pakatan Matahari, dia melompat dari kata batang paip ke batang paip. Tu satu ketangkasan yang keistimewaan yang Vuk ada. Jadi dia selit antara celah-celah blok di sektor biru, ketangkasan dia bergerak melawan ikan paus, semua tu saya nampak itu ada dalam ciri-ciri Zul Arifin. Dan dia juga berlakon dalam cerita Sangkar, dari segi lawan semua tu dia ada skill tersebut. Okey, seterusnya watak sebagai Koh. Watak Koh pula saya pilih Fahrin Ahmad sebab siapa yang memegang watak Koh ni, dia perlu ada nampak sisi baik dan juga sisi jahat. Sisi baik bila dia bersama dengan Vuk, dia kena ada friendship tu ada kat situ. So saya nampak keserasian sebagai friendship tu ada dengan Zul Arifin dengan Fahrin Ahmad. Dia boleh ada jadi kawan dan muka Fahrin Ahmad ni muka baik. Kita pun tengok dia jadi pengacara wanita hari ini, macam sweet, baik je kan. So kita tak sangka at the end Koh ni akan jadi orang yang tikam belakang Vuk. Jadi saya nampak Fahrin Ahmad boleh bawa watak baik pada mulanya dan watak jahat di akhir cerita. Okey, seterusnya watak Koba. Koba ialah anak kepada Chief Biru yang sentiasa mahukan perhatian ayah dia, yang cuba membuli, menganiayai Arya. Jadi watak sebagai jahat pada mulanya tapi sebenarnya antara orang penting dalam Pakatan Matahari. Saya rasa untuk muka yang jahat, muka yang kita dapat expect, tapi at the same time kita nak suka watak ni sebab at the end dia baik. So saya nampak MK Click, betul ke sebut nama dia? Okay, sebab saya come across dia ni dekat social media tapi tak pasti betul ke ada filem yang dia berlakon. Ada perasan yang ada filem yang macam dia nak berlakon, tak pasti sama ada dia berlakon ke tak. So saya rasa riak muka dia ni, ekspresi muka dia ni boleh buat kita benci at first and suka at the last sebab dia baik, jadi baik. Jadi pendapat saya MK Click ni dia boleh jadi watak Koba. Okey, seterusnya saya pergi kepada watak Maru. Maru ialah kawan baik kepada Koba. Jadi watak Maru ni dipotretkan seorang yang suka menghasut, batu api. Dia suka bagi cadangan kepada Koba, buat ni, buat tu, dan mengapikan Chief Biru juga at the same time. Jadi untuk memegang watak Maru ni perlukan seseorang yang pandai buat ekspresi menghasut. Jadi yang saya kenal watak yang muka macam ni dan ada skill buat lakonan menghasut tu, nama dia Syazwan Zulkifli. Dia salah seorang pelakon dalam filem Juvana, watak jahat. Dengan muka dia yang macam tu, pandai buat muka scene jahat. Saya suka kalau dia jadi Maru yang boleh menghasut orang di sekeliling dia dan seolah-olah dia nampak bagus untuk mencapai matlamat dia.
Okay, next kita pergi ke watak Arya. Untuk watak Arya saya rasa Isahan paling sesuai sebab siapa yang memegang watak Arya ni dia perlu jadi innocent pada mulanya. Dia tak aware apa yang jadi dengan sekeliling dia. Dia tak banyak ilmu. Dan towards the end baru dia aware muka seorang hero. Okay, jadi Isahan saya rasa sesuai sebab dia boleh juga buat ekspresi muka yang strong, wise kind of face. Bila buku episod 3 dia mula membongkar satu persatu persoalan yang dia ada dalam minda dia, muka marah dia lawan dengan tuan yang suci, all those expression, saya rasa Isahan boleh bawa watak ni. Next, watak untuk Vanessa. Untuk Vanessa saya rasa Nadia Bryan sesuai. Okay, sebenarnya saya dapat idea Nadia Bryan ni masa saya tengah tengok, masa saya nak makan nasi tengah hari, saya buka TV3 dan kat situ ada drama, saya tak ingat apa nama drama tu, tapi saya rasa macam cinta rahsia, ada perkataan rahsia dalam drama tu. Lakonan Isahan dengan Nadia Bryan. Muka Nadia Bryan dia macam garang tapi cantik at the same time. So ekspresi muka yang Nadia Bryan ada ni, dia boleh bawa watak perempuan yang pura-pura baik. Sebab kita tahu yang Vanessa ni sebenarnya dia aware yang semua kesalahan orang suci buat, tapi dia teruskan sebab itu adalah kepentingan dia dan keluarga dia. Alright, seterusnya kita pergi ke watak waris satu, iaitu abang kepada Vanessa. Jadi waris satu ni watak yang selalu diketepikan oleh ayahnya sendiri, yang jealous dengan adiknya sendiri, iaitu Vanessa, yang seorang yang bengis juga. Dia seorang yang bengis bila dia soal siasat Vuk, masa dia cuba nak cari maklumat tentang Pakatan Matahari, dia tendang kepala Vuk. Jadi bila dia argue dengan Vuk untuk scene tu, Azriel Ismail ni saya rasa dia boleh buat watak yang muka playboy. Okay, watak muka playboy sebab dalam buku episod 3 kan ada part yang bila dia dah jadi pewaris lepas yang Tuan Suci tu mati, dia jadi pengganti, dia habiskan hidup dia dengan berfoya-foya dengan perempuan. So muka playboy tu ada pada Azriel Ismail. Watak untuk Niha, saya teringin nak tengok Datin Maria Farida. Sebab selalu jadi watak mak-mak orang kaya, Datin, So saya teringin nak tengok watak dia jadi susah, jadi orang yang tak terurus, orang gila. So kita selalu tengok dia berlakon je jerit, tapi this time dia kena jerit macam orang gila. Dan lagi satu, apa yang menyebabkan saya memilih Datin Farida, sebab dia punya muka tu ada kalau kita cakap Datin Maria Farida jadi mak, Nadia Bryan jadi anak. So adalah iras-iras tu, sebab yelah mak dengan anak mesti ada iras sikit kan. Seterusnya watak Ana. Okay, watak Ana ni watak yang penting. Dan saya nampak kesamaan, similarities, resemblance antara Duera Matilda yang nama dia. Budak kecil ni, pelakon perempuan kecil ni, dia sesuai untuk jadi watak Ana masa kecil, sebab watak Ana ni kita gambarkan sebagai seorang kanak-kanak yang lembut. Bila Vuk balik rumah, Vuk just tendang, ignore dia, tapi Ana still mengesot dekat ayah dia, menunjukkan kasih sayang dia sebagai seorang anak walaupun dia ditengking dan tidak dipedulikan oleh ayah dia. So Ana ni perlu muka ekspresi yang sweet, kind, that kind of face. So watak kecil Duera Matilda. Dan selepas Ana dewasa, saya nampak muka dia orang sama antara Intan Najwa. So muka Duera Matilda ni dengan Intan Najwa ni dia akan iras-iras. Bila kalau orang cakap dia ni kecil, so jadikan dia muka watak besar, ada kena. Sebab dia jadi Ana pada waktu dewasa, sangat sesuai. At the same time, saya imagine dia pakai baju askar, walaupun muka dia ada penuh dengan kelembutan, ada ketegasan di situ gitu. Alright, so what do you guys think? Kalau you guys setuju, kalau rasa macam ya benda lah pendapat kau ni kan, luahkan dekat ruangan komen. Dan ya, kalau buku Kapal Terakhir di Dunia betul jadi movie, saya antara orang yang paling excited untuk tengok. Thank you so much for watching. Love you. Don't forget to subscribe. Bye.